sama dengan segmen yang kita nantikan para trader kita nantikan dan tanpa membuang masa. Ya, kita akan bersama dengan Cikgu Hasran Hashim ataupun Nasir Effect ya. Dan makin lama makin ramai sekali pengikut sekarang ni ya. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Cikgu? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sihat ya Cikgu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak segar sangat tu. Segar sangat tu Cikgu ya. Macam bersemangat lain macam ya. Currency apa tengah tengok tu? USD. USD ya? Euro USD. Euro USD ya? Ya. Wah. Ada pergerakan yang membimbangkan ataupun pergerakan dah yang macam air terjun Niagara dah. macam Niagara Ha. Wow, dahsyat tu. Okey, baiklah Cikgu. Macam mana perjalanan Cikgu daripada rumah kemari? Semuanya okey? Alhamdulillah semua berjalan lancar. Jalan lancar. Kenderaan semua okey? Alhamdulillah okey. Setakat ni lah. Okey, baiklah Cikgu. Hari ni 8 Ogos dan bulan kemerdekaan ni nampaknya malam ni agak drastik pergerakan candlestick kita. Betul. Sangat drastik. Okey, sebagai permulaan saya memberikan laluan kepada Cikgu untuk mukadimah kita pada malam ini. Silakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Abang Didi? Baik, abang-abang alhamdulillah. yang ada di konti ni ramai. Ikmal. Adik Kemal, adik. Adik Ikmal. Dan di luar sana, apa khabar? Pada waktu ni bagi trader yang menunggu pulang untuk mendapatkan pips, alhamdulillah tahniah semua. Dan saya nak ucapkan tahniah terutamanya kepada trader dalam private group saya kerana masing-masing sabar menunggu seperti saya minta. Sabar. SSS. Triple S tu. Bukan sabar sikit-sikit. Ni sabar yang Mansur ni. Sabar dia panjang tu. Dan kesabaran anda terbalas malam ni. Terbalas malam ni. Ini untuk currency? Ni untuk currency EU dan juga UCAD. Oh, dua currency ni Ya, sebenarnya apabila pergerakan yang kita nampak sebatang jatuh ni di 4 jam bagi EU menandakan bahawa USD jangkaan awal untuk kukuh minggu ini ternyata benar. Ternyata benar. Alhamdulillah lah. Kita jangka kan, kita tengok candle. Okey. Jadi itu yang berlaku, syukur Alhamdulillah. Dan tahniah semua. Dan juga yang sesiapa yang follow group channel saya dah hantar. Juga siapa yang follow wall saya juga. Dan bacaan-bacaan ni memang kita dah tunggu. Cuma almaklumlah, hari ni baru hari kedua trading. Semalam memang dah ada tanda-tanda awal, tetapi pergerakan very sangat-sangat minimum. Yang mana jika kalau kita menggunakan time frame lebih kecil, semalam kita mampu dapat kalau di EU hanya puluhan sajalah, 20-30 pip sahaja. Maklumlah hari Isnin market sedang membuat setup kecil. Dan alhamdulillah pada hari ini jika saya rujuk kalau saya terus kepada pair yang memang menjadi pada saya majoriti kegemaran trader-trader yang saya kenal semenjak saya aktif trade ni, memang pair Euro USD menjadi suatu pilihan yang utama. Dia macam main course. Satu pantang tengok pergerakan atau setup cantik. Memang ramai yang masuk sebab pair ni adalah pair pada saya memang pair yang meriah dan mempunyai spread yang kecil. Bagi scalpers tu memang seronok lah. Memang ada broker yang offer spread kurang daripada 1 pip. Ada setengah pip pun aja, kena carilah. Dan orang-orang ni memang sangat sukalah pair Euro USD ni. Dan seperti apa yang saya dah nyatakan, Euro USD ni lah satu pair yang menjadi kegemaran ramai. Dan memang seperti biasa dalam bicara yang terdahulu, minggu-minggu yang terdahulu, memang saya akan melihat kepada bacaan-bacaan di time frame yang besar dahulu untuk melihat apakah kemungkinan yang akan muncul pada minggu ini. Dan apabila saya rujuk kepada Euro USD di time frame weekly, sebab time frame ini adalah time frame yang memberi kita panduan apakah kemungkinan yang akan berlaku pada minggu
ini. Dan apa yang kita boleh lihat sekarang adalah tuan-tuan, pergerakan-pergerakan semakin jelas, yang mana bacaan-bacaan awal untuk minggu ini berlaku kekuatan untuk USD tu semakin lama semakin jelas. Saya rujuk kepada beberapa broker. Okey. Dan saya ambil satu contoh yang mana pada broker XM, dan jika kita lihat sekarang pergerakan agak laju pada ketika ini, dan ini adalah kesan-kesan daripada sideway. Kalau kita lihat daripada siang tadi tuan-tuan, sesiapa yang trade menggunakan time frame H1, kita akan lihat siang tadi market membuat sideway yang pada saya lah, bagi scalpers adalah sangat panjang. Sangat panjang. Sebab kalau kita lihat pada candle H1, ini untuk hari ni punya bacaan. Siapa lihat pada candle H1, kita boleh lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, hampir 10 candle H1, iaitu lebih 10 jam candle dalam keadaan sideway. 10 jam 10 jam. Okey. Duk dap. Berdebar je hati tu. Saya duk tunggu tadi bila lah nak jatuh. Tak jatuh. Tapi kebiasaan tuan-tuan, apabila buka saja market, buka saja sesi London, baik, maka banyaklah duit yang keluar masuk pada sesi London. Dan inilah impact daripada sesi New York. Sesi New York yang berlaku sekarang. Dan dari sudut pandang BBMA, jikalau saya rujuk kepada bacaan weekly tuan-tuan di Euro USD, kita nampak pada candle minggu lepas, kita nampak bahawa ada satu candle yang mana ada ekor panjang. Ekor dia tegak ke atas tu, body kecil. Saya tak mahir pasal candle ni tuan-tuan, tapi bentuk-bentuk macam ni memang saya tahu. Ni bentuk-bentuk nak buat reversal. Sebab bila kita dah biasa trade tuan-tuan, kita dah boleh nampak, kita dah boleh baca, kita dah boleh agak, kita dah boleh rasa apakah kemungkinan yang akan berlaku. Jadi minggu lepas candle dah jelas, iaitu body yang naik tu untuk uptrend di weekly, bodinya kecil, iaitu untuk demand kurang. Jadi pada minggu ni kita lihat apakah tanda-tanda awal untuk tanda-tanda kejatuhan. Dan candle yang telah muncul pada hari Jumaat lepas adalah satu candle daily yang memang sangat-sangat jelas. Candle tersebut kita boleh namakan, ini adalah nama candle bearish engulfing, yang mana body yang besar yang jatuh tuan-tuan, dia telah pun lebih besar daripada 3 candle daily yang telah muncul pada hari Khamis, pada hari Rabu dan pada hari Selasa. 3 hari perjalanan naik telah pun dimatikan dengan satu candle daily pada hari Jumaat. Itu tanda-tanda market hendak membuat jatuhan. Jatuhan di daily adalah bersifat re-entry buy di weekly. Sebab dari sudut BMA, jatuhan ini adalah bersifat re-entry di weekly. Sebab di weekly tuan-tuan, market sangat kuat, candle sangat kuat, yang mana kenaikan weekly tuan-tuan, candle sekarang telah pun berada di atas garisan mid BB, yang merupakan perjalanan 20 candle weekly, lama 20 candle. Dan bukan sahaja candle weekly berjaya tutup di atas mid BB, iaitu purata 20 candle, tetapi candle weekly EU juga telah berjaya tutup di atas garisan purata 50 candle. Bermaksud perjalanan 50 candle weekly. Lama tu. 50 candle weekly adalah merupakan perjalanan 50 minggu bang, setahun. Jadi kita dah boleh buat jangkaan, kenaikan dijangka hingga setahun. Adakah benar ataupun tidak? Kita tunggu. Dan candle tersebut, candle yang pertama di Euro USD weekly, yang pertama tutup di atas garisan purata 50 candle,
adalah candle yang telah pun berjaya membuat breaking tersebut pada tarikh April 23. Dan hingga sekarang kenaikan berterusan dan sebarang kejatuhan hanya bersifat sementara. Itu kena tahu. Jadi bagi sesiapa yang masih lagi dalam keadaan sell, contohnya lah, contoh sebagai contoh siapa yang masih lagi simpan sell di bawah contoh 1.0800 bawah, jadi tuan-tuan harus membuat keputusan sama ada 1.0800 sebab saya ada kawan-kawan yang masih lagi simpan sell di bawah 1.0800 masih lagi sell dengan harapan untuk candle ni jatuh. Dalam trading tuan-tuan, cuba elakkan sebarang teknik harapan. Berdiri di atas fakta. Kalau fakta kata dia nak naik, maka ikutlah cakap dia nak naik. Ambil risiko. Sebab apabila candle berjaya tutup di atas purata candle 50 tuan-tuan, pergerakan dia memang dah solid, dia memang nak naik. Saya sendiri apabila saya silap, saya tak fikir panjang dah. Saya tahu saya silap, saya cut the loss, saya follow trend. Itu penting. Dan itu adalah penjagaan emosi yang kebanyakan trader yang baru sukar untuk nak kawal, termasuk saya dulu. Sukar sebab saya sayang sangat duit tu. Sayang hilang juga. Kan? Sama. Sabar dengan tak sabar je kan? Sebab first kita kena faham kekuatan candle, kekuatan demand dan supply, kena faham. Bila faham, tak semestinya kita boleh trade. Sebab ada yang faham tapi tak yakin. Tak boleh juga. Mesti faham, mesti yakin, baru kita boleh buat. Kalau yakin saja pun tak boleh. Kefahaman tak ada. Kefahaman adalah ilmu. Keyakinan adalah pengalaman yang mana kita dah lalui berkali-kali. Kalau kita dah kena cara yang sama, kita kena berubah lah. Kita tahu di mana kita silap. Saya Alhamdulillah setelah banyak kali tunggang langgang masuk lubang tergolek-golek Alhamdulillah berkat kesabaran dan tunjuk ajar daripada cikgu-cikgu, barulah mampu bertahan. Dan malam ni adalah di antara profit-profit yang memang saya tunggu. Dan bagi Euro USD, ada yang dah TP, ada yang belum TP. Ada yang bertanya, bang, TP kat mana? Seperti biasalah, yang apa yang saya sangat-sangat suka ulang, sebenarnya yang penting adalah entry, bukannya TP. Yang paling penting di mana kita entry, bukan di mana kita TP. Sebab apabila kita entry tempat yang silap, maka kita punya TP akan kelang kabut. Tetapi apabila kita entry di tempat yang betul, maka sebenarnya kita boleh simpan untuk TP sampai trend tu habis. Alhamdulillah, malam ni memang biru dia laju sikit lah. Syukur Alhamdulillah. Dan bagi yang masih lagi bagi yang dah TP, saya ucapkan tahniah. Dan jikalau nak masuk lagi, pada saya sabar. Tunggu besok lah. Sebab market bila dah laju tuan-tuan, dia kebiasaannya market dah bergerak separuh jalan. Jadi kalau ada yang baru nak masuk ketika market tengah laju ni, apa yang saya boleh katakan, kita dah terlewat sedikit. Nak masuk juga kebiasaannya entry kita tidak banyak membuahkan hasil ataupun pip yang meriah. Entry dah pun saya nyatakan pada grup saya dan juga di wall, yang mana saya sendiri membuat entry bermula pada sekitar di EU 1.1815 dan sekarang nilai harga untuk EU sekitar 1.1745, bermaksud sekitar 70 ke 80 pips. Dan ada yang dah TP, ada yang belum. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, bang, kat mana nak TP? Pada saya jawapan sangat mudah, ABC.
asal biru close. Sebab bila kita bertanya di mana TP, kita sebenarnya tak tahu kat mana nak TP. So jangan ambil risiko jika kita tak tahu. Profit ambil, dan pergerakan jatuh lagi. Okey. Sempat Jatuh lagi. Jatuh lagi, ya Allah. Alhamdulillah. Okey. Dan bagi sesiapa yang sememangnya tak tahu nak tepi kat mana, saya cadangkan tuan-tuan, bila hati duk-dap, tepilah. Sebab batu tutup, kalau boleh terus withdrawal. Simpan, terus withdrawal, modal tu simpan, dan keesokkan harinya tunggu peluang baru. Sebab peluang tuan-tuan tidak pernah berhenti. Selagi candle bergerak, selagi itulah peluang tetap ada. Jadi bagi sesiapa yang khas untuk sesiapa yang masih lagi belum TP bagi Euro USD, dan ada sedikit pengetahuan tentang BBMA, apa yang boleh saya katakan di sini, apa yang saya boleh syorkan di sini adalah apabila berlaku jatuhan sekarang, tuan-tuan boleh lihat di Euro USD di time frame H1. Secara kasar, saya boleh nyatakan untuk saya simpan adalah dalam tempoh 20 jam. 20 jam? Yes. Tempoh dia? Tempoh anggaran dalam 20 jam untuk saya simpan entry sell yang saya buat semenjak siang tadi. Kenapa 20 jam? Mesti ada sebab. Bukan saja saya tembak. Dia bukan just pick on the air. Tak ada. Benda ni bersebab. Sebab bila kita entry, bersebab kita tahu bila kita betul, dan kita tahu bila kita silap. Bila kita silap, cepat-cepat cut loss. Kita tahu yang kita dah silap arah. Dan bila kita betul, biarkan pip datang. Jangan TP. Jadi untuk ilmu BBMA, baca di Euro USD H1, jangkaan kasar adalah 20 jam. Kenapa 20 jam? Sebab saya menggunakan, reason atau alasannya, saya menggunakan candle arah. Candle arah, definisi candle arah adalah candle yang berjaya merentasi 3 garisan utama, iaitu MA5 purata 5 candle, MA10 purata 10 candle, dan mid BB purata 20 candle. Jadi apabila berlaku perubahan merentasi ketiga-tiga garisan, dan yang paling besar adalah mid BB iaitu 20 candle, dan 20 candle untuk H1 adalah selama 20 jam. Jadi itu anggarannya. Bagi sesiapa yang dah sell, belum TP, kita relax sama-sama. Itu adalah anggaran kasar. Tetapi ialah al-maklum, anything can happen. Ada yang risau, sekarang dah pukul 10.47 malam, nanti nak tidur, kot lah pagi celik mata dia naik, apa nak buat? Jadi pada saya paling mudah TP lah. Tak payah duk risau. Atau tak nak TP juga, letak BE atau break even. Sekurang-kurangnya dia tak loss, sekurang-kurangnya dia profit minimum. Jadi itu sebab nak TP ni macam-macam definisi. Ada yang takut, ada yang risau, ada yang confident, ada yang overconfident. Macam-macam. Jadi kita tidak boleh memberikan satu definisi yang tepat di mana nak TP. Yalah, kalau seseorang tu tuan-tuan, dia bermodal, saya ambil contoh, kena ambil contoh lah jadi jelas. Katakan seseorang tu mempunyai modal $1,000, dan entry dia sekarang hanya volume 0.1. Bermaksud dalam keadaan standard, 1 pip adalah $1. Dan jikalau dengan bermodalkan 1,000, sekarang market dah turun berapa? Lebih kurang dalam 80 pip. Dia dah profit $80. $80 dan modal dia adalah 1,000, bermaksud sekarang dia punya balance plus dengan profit sekitar 1080. Jadi dia dah tahu pergerakan EU ni satu hari dia tidak boleh bergerak dalam pergerakan yang sangat besar. Kebiasaannya 100 pip, roughly 100 lebih satu hari. Jadi dia dah tahu
yang pergerakan besar untuk menongkah arus yang dimasuk sekarang kemungkinan tidak berlaku. So dia biarkan. Besok dia bangun, dia tengok ada setup yang menunjukkan jatuhan semakin lama semakin perlahan dan dia TP. Tapi kalau ada modal $100, dia juga masuk 0.1 volume, bermaksud 1 pip $1, dan profit sekarang katakan ada 80 pip, bermaksud dia telah profit sebanyak $80 dengan bermodalkan $100. Kita tolaklah kos-kos yang lain lah, bermaksud dia sedang profit sebanyak 80%. Pada saya, jikalau satu malam ni dengan satu candle 4 jam yang terkejun ni dia dah dapat 80%, terus TP lah. Terus TP ya? Ya, sebab risiko sangat tinggi. Sangat tinggi. Anda kata dia reverse kejap, just buat retest saja, tak pasal-pasal dia boleh loss. Jadi definisi TP ni sebenarnya bergantung kepada jumlah modal, kefahaman dan keyakinan. Benda ni sangat-sangat subjektif. Ada orang kata okey, TP di satu level untuk TP, lepas tu market jatuh lagi, lepas tu dia nak entry, boleh tak entry? Pada saya, kalau pertanyaan tu datang, kebiasaannya pengalaman saya pada orang-orang yang tamak. Betul. Siapa yang faham, dia dah tahu market dah bergerak separuh jalan, adalah risiko yang sangat tinggi. Bila dia dah TP, dia nak masuk lagi. Market bila separuh jalan, kebiasaan dia akan retrace. Dah sell, dia masuk sell lagi. Bila market retrace, dah goyang. Bila dia dah goyang, dia cut loss. Bila dia cut loss tu akan mengambil profit yang dia dapat tadi. Dia nak mengejar kalau boleh sebanyak mungkin. Market sebenarnya tuan-tuan, bila dia jalan, dia akan retrace. So bila dah ada profit, dan siapa-siapa yang dah TP, ambil, that's it, withdraw lah, senang. Withdraw, besok spend, belanja family breakfast ke, lunch ke, whatever lah. Hati senang, besok tunggu setup baru, masuk lagi. Yes. Benda-benda sangat penting. Jangan kita anggap satu malam kita nak belasah kakao. Tidak. Satu malam kita nak belasah kakao, nanti kita kena dengan market. Memang macam tu. Jadi untuk bacaan Euro USD, dah 20 minit ni Euro USD. Sekejap je. Okey, Euro USD ni memang saya menjangkakan jatuhan untuk sampai ke garisan MA5 dan MA10 low di weekly. Pegang, lihat di weekly, lihat tuan-tuan, tengok garisan MA5 high. Dia bagi siapa yang dah faham lihat di EU weekly, MA5 high dan MA10 low. Garisan tersebut rapat, hampir bertemu. Apabila ini berlaku tuan-tuan, itu tandanya re-entry sedang berlaku di weekly. Jadi lihat tamri kecil untuk mencari setup yang terbaik. Bagi yang masih lagi tidak TP, cuba tuan-tuan lihat di Euro USD H1. Apabila ada candle, sekarang dah pukul 10.52, andai kata pukul 11 malam, candle Euro USD masih lagi tutup di luar low BB, maka itu namanya candle momentum sell. Apabila berlaku candle momentum sell, bermaksud jatuhan insya-Allah berterusan. Jadi kita tak perlu TP lagi. Sebab apabila ada momentum, selepas itu tuan-tuan akan muncul re-entry. Dan antara salah satu cara untuk kita nak melihat trend di H1 semakin lama semakin lemah, lihat apabila candle mula tutup di luar low BB, tuan-tuan fokus kepada garisan top BB yang sedang mengembang. Apabila jatuhan semakin lama semakin perlahan, top BB yang mengembang tuan-tuan semakin lama akan semakin menguncup. Itu tanda dia. Apabila top BB tuan-tuan nampak semakin lama semakin menguncup dan berbentuk
macam ni lah. Okey. Ikut. Maka nampak ni kan, macam ni. Maka itu tandanya yang kejatuhan semakin lama semakin perlahan. Kekuatan untuk jatuh semakin lama semakin lemah. Itu tanda-tanda awal untuk sel yang tuan buat yang belum TP untuk TP. Sekarang belum lagi. Candle H1 ada masa lagi 6 minit untuk nak tutup, dan saya rasa kekuatan ni sangat kuat. Dan Luar kalau biasa ke? memang Kekuatannya luar biasa. panjang semacam, sebab saya tunggu hari ni langsung tak ada sebarang high impact news USD. Okay, betul. Saya tengok di Forex Factory tak ada. Tahu saya duduk diam-diam dan saya tengok alamak tak ada rezeki kot, sebab yang saya tahu besok malam. Tapi malam ni ni nama dia. Tak ada news tapi dia pergi juga. Saya hanya baca candle, jadi saya berharap insya-Allah dia jatuh, dan syukur dia jatuh. Dan tanda awal yang saya masuk sebenarnya tuan-tuan, bila menggunakan candle-candle di H1, tuan-tuan lihat di Euro USD ni tuan-tuan, saya nak dapatkan lebih tepat, candle yang telah muncul pada hari Jumaat di H1 ada tanda-tanda yang dipanggil extreme buy. Extreme buy Yes, dalam bacaan BBMA ada extreme buy, bermaksud market nak naik. Dan siang tadi ada tanda extreme sell. Apabila ada extreme buy, market tu naik, diikuti dengan extreme sell. Tugas extreme sell mematikan kenaikan dalam extreme buy. Jadi trend yang bergerak pada Jumaat malam hingga siang tadi di Euro USD H1 telah pun dimatikan dengan extreme sell yang menunjukkan kejatuhan. Dan yang berlaku selepas extreme sell adalah bacaan, ni signal market hilang volume. Setup tu yang saya tunggu, dan itu dalam keadaan sideways selama lebih 10 jam. Sebab market tuan-tuan, apabila dia buat sideways, makin lama dia sideways, makin ramai orang goyang. Bila dia turun tuan-tuan, satu batang lagi macam malam ni, dia break semua yang ada pada minggu lepas, habis semua. Dengan satu candle dia boleh break berpuluh-puluh candle. Apa yang berlaku sekarang di Euro, ya Allah, jatuh lagi. Okey. Dia telah membuat satu jatuhan yang break semua kejatuhan semenjak Jumaat lepas. Saya boleh katakan 24, lebih daripada 40 candle H1. Lebih daripada 40 jam candle yang naik, dengan satu candle dia matikan semua habis. Melebih 40 jam. Habis semua tuan-tuan. Habis. Geram tengok ni. Boleh saya suka saya punya. Okay. Alright. Memang saya pun tak tahu nak kata apa tuan. Saya geram tengok ni. Saya rasa macam-macam sekarang. Yang saya tengok yang 15 sangat kuat. Nanti dululah, jangan TP. Panjang ni tuan-tuan, panjang. Kita enjoy dulu. Bagi sesiapa yang belum TP, kita enjoy dulu. 15 masih kuat. Candle-candle masih lagi tutup di luar low BB. Tidak ada bacaan yang mengatakan ada berlaku retracement di even di M15 atau M30, apatah lagi di H1. Sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Itu yang saya boleh katakan sekarang. Okey. Dan apa sebenarnya yang kita nak jangkakan selepas ini? Apabila berlaku bacaan momentum sell di H1, actually sebenarnya ia muncul daripada bacaan re-entry sell yang telah muncul di EU 4 jam. Di EU 4 jam Ya, 4 jam. Iaitu candle pada hari Jumaat yang lalu berlaku candle yang tutup di luar low BB. Itu bermaksud momentum sell. Dalam ilmu BBMA, apabila berlaku momentum sell, maka ia akan diikuti dengan bacaan atau setup re-entry sell, dan inilah re-entry sell yang sedang berlaku. Dan tahniah pada yang sedang enjoy dapatkan pips. Yang tengah enjoy sekarang ni Lihat dulu
Bagi sesiapa yang kalau boleh nak bila nak TV, sabar. InsyaAllah kalau saya tak lupa saya update dekat wall saya. InsyaAllah lah kalau tak lupa lah. Update dekat wall saya bila nak TV. Saya pun biarkan dulu, ada banyak layer yang saya tengah menyimpan ni. Masih lagi sekarang dah pukul 11, candle momentum cell berterusan. Dan setengah jam kita cerita pasal EU memang geram tuan-tuan. Dan selepas lagu ni, seperti biasa saya nak sambung pula tentang satu lagi pair yang juga ada USD, iaitu USD Canada. Okey. Dan untuk permintaan lagu, saya duk fikir lagu-lagu lama. Biasalah orang-orang lama, lagu otai lah bang Boleh. Saya memilih lagu masa zaman-zaman belajar jugalah. Itulah masa zaman tu ni semua lagu-lagu rock kapak daripada kumpulan Dhamma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Umpama mimpi dalam mimpi ya. Sebut benda tu pun dah syok. Dah seronok, dah sedap dah bunyi dia. Dia intonasi tu lain. Tak tahulah sebab apa kan. Sebab candle Pip buat pip. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, kita dengar dahulu Dhamma Sutra Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Kemudian kita bersama untuk sesi yang kedua bersama dengan Cikgu Haslan Nasyid, ctc.fm. Wow.
frekuensi ruang udara City FM ketika ini, di mana kita akan terus bersama untuk segmen yang kedua. Segmen bukan segmen kedua, segmen ni tetap segmen teknikal. Ya, cuma kita punya sesi je naik yang kedua lah. Biasanya sesi ni dia akan non-stop, dia akan sampai ke penghujung siaran nanti. Okey, cikgu, kita ke sesi yang kedua ni. Okay. Apa tadi cikgu dah bercerita dengan UE Euro dan USD. Euro USD, dan sekarang ni katanya tadi nak sentuh sikit berkenaan dengan currency USD dan juga Canada. CAD Canada. Okey, sebelum tu saya masih geram lagi kat EU sebenarnya. tu silakan bukan cikgu seorang je, ramai lagi. Dan Euro USD, EU DH1, seperti saya katakan tadi, tepat 11 malam candle H1 bagi tahu kita itu adalah candle momentum sell. Kenapa? Ini adalah candle yang pertama berjaya tutup di luar garisan low BB. Kita dah tahu apabila berlaku candle momentum sell, maka akan muncul re-entry sell. Jadi pada waktu ni, bagi scalpers tepi dulu Sebab dia akan retrace. Kalau kita nak lihat dengan lebih jelas, kecilkan time frame daripada H1 kepada M15. M15, maka tuan-tuan akan dapat lihat dengan lebih kecil, yang mana pergerakan di M15 tuan-tuan, sebenarnya trend di M15 harus selesai dulu baru trend di H1 selesai. Jadi selagi trend di M15 belum selesai, maka tuan-tuan, untuk perjalanan 1 jam memang belum selesai. Sebab tu saya beritahu, di H1 perjalanan ni kita boleh ambil kasarnya 20 jam. Kita lihat di M15 tuan-tuan, di Euro M15. Lihat apabila candle mula jatuh di bawah atau di luar garisan low BB, lihat garisan top BB. Top BB tuan-tuan. Top BB garisannya masih lagi kembang. Kembang, tidak kuncup, kembang. Bila kembang tuan-tuan, itu bermaksud trend di M15 masih lagi bertenaga. Masih lagi kuat. Masih lagi ampuh. Jadi bagi yang pegang untuk perjalanan 20 jam ni, hold. Bagi yang scalpers nak ambil dulu, ambil lah. Apabila trend di M15 selesai, maka itu bermaksud re-entry sell di time frame H1. Itu perjalanan dia. Bila M15 selesai, maka barulah time frame yang lebih besar akan selesai. Jadi untuk nak menyelesaikan time frame M15, kita boleh katakan 15 minit didarab dengan 20 candle. Okey. 300 minit. Bermaksud 300 minit dibagikan dengan 60, sekitar perjalanan 5 jam. 5 jam. Dan kita lihat sekarang, memang langsung tidak ada tanda-tanda di M15 untuk selesai. Saya tengah tunggu tuan-tuan. Saya sekarang melihat garisan-garisan. Garisan MA50 baru sahaja berada di atas garisan mid BB. Ini bermaksud di M15 market sedang membuat retracement dan trend di M15 belum habis. Apabila trend di M15 belum habis, yang dah habis, macam mana nak kenal? Lihat di top BB yang tengah kembang, dia akan cangkuk ke bawah. Cangkuk. Akhirnya, kebiasaan cangkuk top BB tuan-tuan akan bertemu dengan garisan MA50. Apabila cangkuk bertemu dengan garisan MA50, maka trend di M15 selesai. Tetapi di H1 belum lagi selesai. Jadi itu adalah entry yang baru, yang mana sehingga di H1 top BB bertemu dengan garisan MA50, atau di H1
dah ada candle yang mula tutup di atas garisan mid BB, maka itulah tanda-tanda yang jatuhan DH1 selesai. Itu proses dia akan berulang dan terus berulang. Sebab tu bila saya menggunakan BB, tuan-tuan, saya akan pandang kepada garisan-garisan top BB ketika market jatuh, dan ketika market sedang naik, saya akan fokus kepada garisan low BB. Dan untuk bacaan naik, kita boleh lihat apakah yang sedang berlaku di pair USD Canada atau UCAD. Jadi kalau saya buka UCAD, okey, saya tengok apa sebenarnya yang sedang berlaku dekat UCAD ni. Dan di bacaan weekly, sebenarnya UCAD, tuan-tuan, UCAD ni adalah berkadar songsang dengan bacaan Euro USD. Kita baca Euro USD jatuh sebab USD kuat, dan bila USD kuat, kita akan baca UCAD untuk naik. Pergerakan USD semakin lama semakin jelas. Hari ini dah hari kedua trading, besok ketiga, dan besok ketiga, tuan-tuan, memang ada news USD yang sememangnya lebih mantap. Yang lebih mantap, lebih jelas untuk kita membuat macam-macam bacaan, macam-macam jangkaan dan pelbagai entry dan setup mengikut kefahaman masing-masing. Dan kalau saya rujuk kepada Forex Factory, tuan-tuan, hari ni memang tidak ada sebarang high impact news. Dan besok pukul 10.30 malam ada high impact news tentang crude oil inventories, akan memberikan impact kepada bacaan-bacaan currency yang dipasangkan dengan USD. Okey, kita rujuk kembali kepada UCAD USD Canada. Apa yang saya boleh katakan di sini adalah pada bacaan weekly pada minggu lepas, tuan-tuan, candle pada minggu lepas telah pun berjaya mengatasi 2 candle weekly 2 minggu dan 3 minggu yang lalu, dan itu adalah candle bullish engulfing yang mana memberitahu bahawa buyer dah mula masuk market. Tapi adakah trend di UCAD weekly telah pun bertukar daripada downtrend kepada uptrend? Dari sudut BBMA, tidak, langsung tidak. Apa yang berlaku, kenaikan di UCAD weekly hanya bersifat sementara, sebab kenaikan akan cuba membentuk satu bacaan yang dipanggil re-entry sell di weekly. Jadi ini yang kita cuba fahamkan. Apabila berlaku re-entry sell di weekly, kita mencari apakah tanda-tanda kenaikan sementara untuk mencari suatu zon yang terbaik untuk kita sell. Dan bila kita lihat kepada daily, kita dah nampak candle yang tutup minggu lepas, hari Jumaat, hari terakhir untuk minggu lepas, candle tersebut telah pun berjaya tutup di atas 3 garisan, iaitu purata 5 candle MA5 high, purata 10 candle MA10 high, dan juga mid BB purata 20 candle. Jadi apa yang kita boleh katakan sini, tuan-tuan, pergerakan ini telah beritahu bahawa ada berlaku validation untuk candle daily untuk naik. Daily untuk naik. Dan ini namanya adalah candle arah buy kukuh. Itu di daily. Dan apabila kita terjemahkan dalam bacaan di time frame 4 jam yang lebih kecil, kita nampak candle-candle yang telah muncul pada minggu lepas, tuan-tuan, telah membentuk candle momentum buy, iaitu candle yang berjaya tutup di luar garisan top BB. Bila ada perkataan momentum buy, bila ada candle yang tutup di luar top BB membentuk momentum buy, maka kita dah tahu, bagi trader BBMA, dia dah tahu bila ada momentum pasti ada re-entry.
bila ada momentum buy, pasti ada re-entry buy. Adakah ia berlaku? Dan memang ia sedang berlaku. Dan bila kita rujuk di time frame yang lebih kecil, di H1, UCAT H1. Apa yang kita nampak di sini? Okey. Bila saya rujuk kepada UCAT H1 dan saya lihat hari-hari yang telah ditunjukkan pada minggu lepas, memang berlaku kenaikan demi kenaikan. Dan semalam saya dah bagi baca untuk UCAT untuk buy, dan alhamdulillah dia dah naik sekitar boleh dapat 20 ke 30 pip semalam, dan ia membentuk momentum buy. Dan hari ini kita menunggu bacaan-bacaan untuk terus naik. Okey. Jadi apa yang saya boleh katakan sini tuan-tuan, apabila kita nampak bacaan-bacaan untuk naik yang mana di H1 telah pun ada semalam extreme sell yang menyatakan jangkaan untuk candle UCAT H1 untuk jatuh. Dan siang tadi extreme sell yang berlaku pada semalam telah pun dimatikan dengan bacaan extreme buy, iaitu extreme dimatikan dengan extreme. Yang berlaku siang tadi adalah 2 kali berlaku extreme buy. Dan pada ketika itu hingga sekarang candle masih berada di atas garisan MA50. Di atas garisan MA50 iaitu garisan trend. Dan hingga sekarang tuan-tuan telah pun muncul bacaan, walaupun masih belum lengkap, bacaan yang dipanggil extreme sell, yang mana kenaikan buy yang kita nampak siang tadi telah pun dimatikan dengan candle extreme sell, yang mana candle tersebut telah pun selesai pada jam 11 malam. Jadi kita dah boleh jangkakan akan berlaku retracement. Market berlaku retracement, ataupun mungkin kita boleh katakan market sedang dalam keadaan sideways. Jadi tidak ada bacaan-bacaan yang cantik untuk kita nak berkongsikan tentang trend yang cantik di UCAT. Cuma kenaikan tadi telah pun membuat bacaan extreme sell, yang mana bagi sesiapa yang dah buy dah tengah biru sekarang walaupun sedikit, apa yang saya boleh cadangkan, tuan-tuan boleh TP. Boleh TP dan menunggu untuk bacaan-bacaan yang seterusnya. Dan saya menunggu sebenarnya untuk di UCAT ni sebab kita dah nampak bahawa di weekly ni ada bacaan re-entry sell, dan candle untuk minggu ni, candle weekly, garisan MA5 dan MA10 ni tuan-tuan telah pun rapat membentuk re-entry, dan candle sekarang telah pun menyentuh garisan MA5 dan MA10 di weekly, dan kita dah tahu ni memang zone re-entry, dan kemungkinan kenaikan berterusan yang mungkin kita jangkakan mungkin tidak berlaku sebab belum lagi ada tanda-tanda momentum yang berterusan. Kita dah nampak semalam momentum buy di UCAT 4 jam. Kita dah nampak pada hari ni kita jangkakan re-entry buy. Tetapi hingga sekarang di H1 extreme sell telah pun mematikan bacaan extreme buy. Jadi kita dah tahu kekuatan untuk UCAT untuk naik memang tak ada sekarang ni. Jadi kita boleh TP dulu, dan saya menunggu untuk apakah candle-candle yang mungkin berlaku di UCAT 4 jam keesokan harinya, sebab besok akan ada 6 candle 4 jam di UCAT 4 jam, dan dikalau berlaku sideways di 4 jam dikalau berlaku sideways di 4 jam dan berlaku bacaan-bacaan extreme sell yang berterusan di UCAT H1, maka sebenarnya tuan-tuan itu adalah tanda-tanda awal yang re-entry di UCAT weekly valid. Jadi benda-benda ni penting tuan-tuan. Ini semua adalah tanda-tanda awal akan berlaku
setup yang lengkap untuk bacaan-bacaan di weekly. Jadi bila kita melihat EU, kita nampak EU jatuh, betul. USD kuat, kita nampak UCAD naik, betul. USD kuat. Dan dalam masa yang sama kita harus melihat kepada pair yang lain untuk kita nak memastikan adakah USD yang kuat ni masih berterusan kuat walaupun baru hari Selasa. Okey, saya cuba lihat kepada pair lain yang sedang popular ni. Tak lain tak bukan, iaitu pair GBP USD. GBP USD, wow. Ini adalah satu pair yang mana pair yang saya boleh kategorikan pair yang laju. Dan bila laju ni tuan-tuan, risikonya dah tentulah tinggi. Bila tinggi, kalau profit pun tinggi. Dan saya rujuk kepada Geo Weekly macam biasa. Kita dah nampak, wow. Kita dah nampak yang candle minggu lepas ada echo, ada retracement yang menyentuh garisan top BB. Bermaksud tidak ada momentum buy. Market jatuh di weekly. Dan yang penting tu tuan-tuan, kita lihat di Geo 4 jam. Okey, sebelum tu saya buka daily dulu. Tadi weekly, di daily kita dah nampak candle semalam. Dan candle minggu lepas Jumaat, daily telah menunjukkan candle berjaya tutup di bawah garisan BB. Jadi apabila di Geo daily ada candle yang berjaya tutup di bawah mid BB, bermaksud zone untuk jatuhan pada bacaan daily di Geo telah pun valid. Apabila valid, maka kita harus mencari setup atau tanda-tanda, membuat tanda-tanda untuk bacaan sell di time frame yang lebih kecil. Kita guna di time frame 4 jam. Kita lihat di 4 jam apa yang sedang berlaku. Okey, siang tadi kita dah nampak candle retrace sedikit, naik kepada garisan MA5 dan MA10 high. Tetapi semua candle tuan-tuan yang bermula pada hari Jumaat lepas, semalam, semua candle ni tuan-tuan berada di bawah garisan mid BB. Apabila semua ni tuan-tuan, candle MA5, MA10 high, MA5 dan MA10 low, semua ni tuan-tuan berada di bawah garisan mid BB. Memang fokus kita adalah semata-mata sell. Memang semata-mata sell. Jadi dia berterusan hingga hari ini. Dan jikalau kita lihat kepada GBP USD di H1, ini pun saya tak cantik tuan-tuan. Walaupun saya malam ni tak trade GU, saya cuma pair yang lain, yang EU tadi. Untuk GU kita dah nampak, sebenarnya tuan-tuan, walaupun di H1 ada candle yang berada di atas garisan mid BB, kita menganggap itu adalah uptrend. Tetapi jangan lupa, walaupun candle di GU H1 berada di atas garisan mid BB, tetapi semua garisan top BB, mid BB, low BB, MA5, MA10 high, MA5, MA10 low dan candle, semua tuan-tuan, semua berada di bawah garisan MA50. Bermaksud trend jatuhan sangat kuat sebab semua garisan purata berada di bawah garisan MA50. Jadi jatuhan tuan-tuan sangat kuat. Dan inilah yang sedang berlaku bagi sesiapa yang masih lagi belum TP. Sama juga bacaan yang saya nyatakan seperti di EU, jatuhan untuk di GU H1 masih lagi solid, masih lagi kuat. Bagi sesiapa yang belum TP, kalau tuan-tuan yakin masih boleh hold. Dan kita tunggu besok apa yang berlaku. Sebab hingga sekarang, cuba lihat apabila candle jatuh
di luar low BB di GUH1. Itulah candle momentum cell. Tuan lihat garisan top BB. Top BB yang mengembang mula hendak menguncup sedikit tetapi masih lagi tinggi. Apabila kita dah mula nampak di GUH1 garisan top BB dah mula melengkung dah mula melengkung ke bawah, maka itu adalah tanda-tanda awal yang kejatuhan. Yang siapa yang sell malam ni atau sell siang tadi, maka ia berada di penghujung trend H1. Di penghujung trend H1. Dan tu penting tu. Dan lihat kembali di weekly. Kita pun dah nampak candle di GU weekly tuan-tuan. Candle dah mula menyentuh garisan MA5 dan MA10 low di weekly. Ini menandakan kejatuhan yang kita nampak semakin lama semakin perlahan, semakin lama momentum kejatuhan di GU semakin lama semakin perlahan. Dan bukan saja GU, kita juga akan nampak benda yang sama, lemahnya jatuhan ni juga di EU, juga di pair yang lain. Antara pair yang saya dah kongsikan semalam, kalau saya nak ulang dalam masa yang sangat singkat, tinggal tak sampai 5 minit ni tuan-tuan. Ada pair yang semalam yang saya bagi tapi pergerakan dia kecil lah, cuma Alhamdulillah dapat profit, iaitu pair NZD USD yang juga hari ni melampau-lampau dia tuan-tuan. Dia jatuh, ya Allah, memang panjang-panjang, NZD USD di time frame weekly memang jelas sangat-sangat candle weekly dah pun mula menyentuh garisan MA5 dan MA10 low. Sesiapa yang masih lagi belum ada sebarang entry di NU dan nak masuk entry, saya cadangkan tunggu setup re-entry buy di weekly muncul. Sebab bila berlaku setup re-entry buy di weekly muncul, insya-Allah kita jangkakan kenaikan dia marvelous. Alright. Dan macam mana kita nak tahu? Kecilkan time frame. Lihat di daily. Candle semalam telah pun berjaya tutup di bawah garisan purata 3 perkara, iaitu MA5 low, MA10 low dan mid BB. Dia dah lepas. Dan sekarang ia sedang bergerak menuju ke NU daily MA50. Nampak? MA50 kuat tu. Dia cuma mencari MA50. Dan kita dah nampak apabila ia muncul, maka itulah apabila candle daily di NU mula katakan insya-Allah jatuh dan menyentuh garisan MA50 tuan-tuan, itu tandanya kita menunggu bacaan ataupun setup re-entry buy di weekly untuk muncul. Dan satu lagi, itu di daily. Dan kita juga boleh tengok apa yang berlaku di 4 jam. Di 4 jam kita dah nampak sekarang candle masih lagi rapat dengan low BB dan jauh daripada mid BB. Dan kita tunggu sideways yang panjang di GU ni. Dan apabila sideways panjang muncul dan apabila low BB mula cangkuk ke atas low BB dan candle mula rapat dengan apa? Mula rapat dengan mid BB, itu semua tuan-tuan tanda-tanda awal yang re-entry buy di weekly nak muncul. Tu cara nak detect. Jadi saya dah tunjukkan bagaimana kita nak baca menggunakan weekly, menggunakan daily dan menggunakan 4 jam. Kalau menggunakan H1, dia pendek-pendek sebab bacaannya, trendnya valid, kebiasaannya macam saya katakan tadi selama 20 jam.
Jadi dia tak cukup kuat. Kita pegang 4 jam, kita pegang daily, kita akan nampak tanda-tanda awal yang mana re-entry buy di weekly berlaku. Cuba kita lihat contoh terdahulu. Masa dah lebih masa, tak apa, 1-2 minit. Kita lihat apa yang telah berlaku di NU weekly. Ada berlaku re-entry buy pada sekitar Julai lepas, dan bila valid berlaku re-entry buy tuan-tuan, kenaikan re-entry buy di weekly untuk NU mencecah 300 pip. 300 pip tuan-tuan untuk NU sangat kuat, sangat meriah, sangat mewah pips. Masa pun dah sampai. Jap je dah 11.31 malam. Okey. Saya rasa itu yang saya boleh kongsikan setakat malam ni, setakat 1 jam yang waktu yang diberikan. Dan InsyaAllah bagi trader yang dalam private group saya akan cuba bagi analisa yang lebih terperinci, kemukakan soalan-soalan anda. Biasalah, saya akan menjawab dengan soalan juga. Sebab saya nak tuan-tuan berfikir. Sebagai trader, kita kena berfikir. Kalau kita terima saja tanpa berfikir, kita tak akan ke mana. Okey, dengan itu insya-Allah hujung minggu ni kita akan berjumpa di mana? Penang. Di Penang. Bagi sesiapa beberapa orang yang pernah PM saya, orang utara, okey, insya-Allah kita bertemu di Penang. Dan dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Hassan Hashim, kerana seperti biasanya, seperti lazimnya, setiap Selasa memang kita akan bertemu dengan Cikgu Hassan Hashim untuk segmen bicara teknikal, khususnya beliau sangat tega dengan BBMA. Ya. Okey, terima kasih Cikgu kerana perkongsian yang dibawakan pada hari ini, dan juga terima kasih kepada kita punya video man Ikmal. Okey, esok jangan lupa janji temu kita bersama dengan pakar fundamental dan juga 1 jam bersama dengan Asia Malaysia. Dan seperti yang anda